Okay, now ini adalah tajuk bab terakhir, bab 5, iaitu hukum gas. Okay, gas laws. Okay, hukum-hukum ataupun peraturan yang berkaitan dengan gas. Okay, now so kita tengok dululah cover dia punya apa yang kamu akan belajar. So first ialah menerangkan teori kinetik jirim bagi gas unggul. Okay, ideal gas ini dia ada beberapa ciri-ciri yang agak menarik. So kita akan tengok nanti. Okay, dua ialah menghubung kaitkan faktor isi padu, tekanan dan suhu dalam permasalahan gas. Okay, di sini kamu akan belajar tentang 3 hukum gas. Okay, contohnya common sense bah. Mungkin kamu tahu kalau suhu meningkat bahkan isi padu gas akan meningkat. Itu dari sekolah rendah kamu sudah tahu. Ataupun kalau dalam satu kontainer kan yang tertutup, kau kasih panaskan gas akan isi padu tidak bertambah tetapi dia punya tekanan akan bertambah. Itu pun kamu tahu, common sense. Tetapi ada hukum dia, ada hukum dia yang dinamakan sempena saintis dia. Okay, so kita tengok dulu. Now 5.1.1, okay, menerangkan bagaimana faktor isi padu, tekanan dan suhu mempengaruhi susunan dan gerakan atom gas. Okay, so di sini kita hanya tengok gas sahaja. Okay, kita tidak tengok pekerja dan cecair. Hubung kait faktor isi padu dan tekanan pada suhu dan jisim gas. Okay, ini gas yang tetap. So hukum Boyle. Okay, dan kau akan laka graf hukum Boyle. After kau akan belajar hukum Charles dan laka graf Gay-Lussac ataupun hukum tekanan dan laka graf dia. Okay, now tengok teruslah nota dia. Okay, hukum gas. Okay, menerangkan teori kinetik jirim bagi gas unggul, ideal gas. Okay, so kau tengok dulu yang first one. Menerangkan bagaimana faktor isi padu, tekanan dan suhu mempengaruhi susunan gerakan atom gas. Okay, now dalam tiga kontainer ini ada solid, liquid, gas, pepejal, cecair dan gas. Okay, dari form 1 pun kamu sudah belajar bagaimana susunan dia. Okay, kalau solid, dia susunan dia adalah teratur. Okay, dan padat. Liquid padat juga tetapi dia kurang teratur. Okay, tetapi gas yang tidak teratur dan tidak padat. Okay, semua zarah dia adalah saling menjauhi. Okay, so nombor 1, dalam keadaan gas, atom-atom gas bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain dan juga dengan dinding bekas yang diisinya. Okay, so semua ini adalah zarah-zarah ataupun atom gas. Mereka akan saling, sebab dia bergerak kan, so dalam pergerakan dia ada peluang untuk berlanggaran dengan atom lain. Selain daripada itu, dia juga akan berlanggaran dengan dinding kontainer dia. Akibat daripada pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas secara kengial. Kengial maksudnya dia langgar, dia akan lantun balik. Yang kengial ni terhasilnya tekanan gas. Jadi konsep sekarang tentang tekanan ialah disebabkan oleh pelanggaran. Kenapa wujudnya tekanan gas? Sebab ada pelanggaran atom gas ataupun zarah gas yang berlanggaran dengan dinding. Nombor 3, apabila isi padu bekas yang berisi gas menjadi kecil, atom gas akan berlanggar antara satu sama lain dan juga dengan dinding bekas dengan lebih kerap. Kau bayangkan, kontainer ini bilangan gas di dalam ataupun jisim gas di dalam adalah sama tetapi dia dikecilkan. Dimampatkan lagi. Kalau dimampatkan, kadar pelanggaran dia adalah lebih tinggi. Dalam satu tempoh masa bahkan pelanggaran dia confirm akan bertambah sebab ruang lagi kecil bahkan. Disebabkan lagi banyak pelanggaran, lagi kerap, jadi kita boleh kata dia punya tekanan akan lebih tinggi. Boleh sampai sini okey ataupun mau saya ulangkan pelan-pelan?
Okey tak? Faham juga? Okey, kalau tiada apa-apa dan saya teruskan. Okay, sir. Juga. Okay, good. Now, ideal gas law semua ni. So, apabila isi padu bekas berkurangan, okay, contohnya seperti ini. Okay, volume 1 dia besar dan dia kasih mampatkan lagi. Okay, atom-atom gas akan lebih rapat antara satu sama lain. Okay, kamu boleh lihat di dalam gambar ini. Tekanan gas akan bertambah kerana pelanggaran. Okay, disebabkan pelanggaran bertambah, jadi tekanan juga bertambah. Okay, itulah. Pelanggaran lebih kerap, jadi tekanan bertambah. Apabila gas dipanaskan, atom gas akan bergerak dengan lebih laju kerana mempunyai lebih tenaga kinetik. Okay, now, so situasi ini juga, okay, same situation, dia tidak kasih mampat, tetapi saya kasih tambah panas. Okay, kalau saya tambah haba ataupun tambah tenaga haba, apa yang berlaku pada zarah-zarah di dalam? Sebab dia banyak tenaga, kan? Banyak tenaga dan dia akan lagi cepat bergerak. Okay? Dan disebabkan pergerakan dia lagi laju, pelanggaran juga bertambah, kan? Pelanggaran bertambah, maka tekanan gas akan bertambah. Itulah teori dia. Kenapa bila sesuatu gas, bila kau kasih panas, dia punya tekanan bertambah. Gitulah sebab pelanggaran bertambah. Okay? Menghubung kait faktor isi padu, tekanan dan suhu dalam permasalahan gas. Okay, so kita tengok dulu hukum Boyle. Okay, Boyle's law. Mungkin ini kamu perlu hafal sedikit. Okay, tengok dulu definisi dia. Hukum Boyle dia kata tekanan gas adalah berkadar songsang terhadap isi padu gas. Susah betul lah mau ingat bahkan. Okay, maybe di sini saya tulis di siring dulu. Insert text box. Okay, sekejap saya tulis di siring. This one saya letak di text. Okay, now di sini kamu akan lihat beberapa istilah. Okay, supaya kamu tidak keliru, bagus saya terangkan dulu. Okay, first kamu akan tengok P. Maybe saya kasih besar sikit. Okay, P ini English dia ialah pressure, iaitu tekanan. Okay. Okay. Now, the next ada V. V ialah volume. Volume ialah isi padu. Okay. Ya, di sini memang kita akan pakai singkatan ikut English punya. Okay. Dan ada satu lagi ialah T. Okay. T ialah temperature, iaitu suhu. Okay, so ada kemungkinan yang bila kamu tengok T, kamu akan terfikir tekanan. Jangan. Okay, kamu fikir yang English punya. P pressure, V volume, T temperature. Okay. Now, so tengok balik hukum Boyle. Ayat pertama dia bilang tekanan gas, tekanan ialah P. Berkadar songsang terhadap isi padu gas. Isi padu ialah V. So P dan V. Hukum Boyle dia yang okay, kau masih ingat bahkan dalam apa-apa eksperimen pun yang malar ataupun yang tetap banyak. Tetapi yang dimanipulasi yang kamu kawal satu sahaja dan bergerak balas satu sahaja. Ini pun same case. Okay. P dan V sini salah satu ialah bergerak balas, satu lagi ialah dimanipulasi.
Okay, yang malar ialah apa? Malar ialah suhu dan jisim. Okay, so suhu ini kekal. Bila kita buat eksperimen, suhu kita kekal. Tidak kisahlah kalau kamu buat dalam bilik yang bersuhu 30 darjah Celsius kah, ataupun kamu buat di bilik aircon yang 22 darjah Celsius kah, up to you. Okay, tapi suhu dia adalah sama. Dari awal hingga akhir adalah sama. Okay, yang bezanya ialah sekarang boleh ubah. The variable untuk hukum Boyle adalah P dan V sahaja. Okay, tekanan dan isi padu. Dan dia bilang berkadar songsang. Songsang maksudnya satu naik, satu turun. Okay, so kalau kamu tulis, sorry. Nah, ini bermaksud isi padu gas semakin berkurang. Okay, kalau volume kurang, tekanan akan bertambah. Sama juga sebaliknya. Kalau isi padu gas semakin bertambah, tekanan gas semakin berkurang. Okay. Dan kita tengok graf dia macam mana. Nah, kan dia bilang P dan V berkadar songsang kan. Songsang maksudnya satu naik, satu turun. Okay. Dan disebabkan, kenapa graf dia bukan lurus? Okay, kenapa bukan lurus? Kalau lurus, maksudnya dia akan sentuh garis aksis ini, paksi ini, dan dia juga akan sentuh paksi ini. Kalau dia sentuh paksi bermaksud dia sudah mencapai kosong. Nah, sekarang dalam bekas yang sama, kau tengok yang bekas yang ini kan tekanan sama ada, nah isi padu dia mustahil boleh capai kosong. Kenapa? Sebab dalam masih ada gas. Okay, macam mana kau tekan pun dalam masih ada gas. Sebab itu, macam mana kau kasih kurangkan isi padu juga, dia memang tidak akan sampai kosong. Isi padu dia tidak akan sentuh kosong. Tekanan dia juga tidak akan sampai kosong. Tapi dia akan makin lama makin mendekati sahaja. Okay, so graf dia adalah curve begitu. Okay, graf ini juga dipanggil, juga kadang-kadang lah orang bilang ini adalah graf 1/x. Okay, tapi tidak apalah. Yang penting kamu ingat, ini adalah graf untuk Boyle's Law. Okay, Boyle's Law PV dan berkadar songsang. Okay, so daripada graf tekanan lawan isi padu. Okay, daripada graf menunjukkan apabila isi padu adalah besar. Okay, isi padu adalah besar. Okay, sampai sini sudah. Tekanan akan menjadi kecil. Kalau isi padu kecil, tekanan akan jadi besar. Gitulah. Okay, macam mana kita mau faham benda ini? Of course, graf ada, nota ada, tapi in practical dalam hidupan harian, macam mana kita mau faham benda ini? Macam mana kita tahu benda ini adalah betul? Okay, mungkin kamu boleh tengok saya share screen. Bukan share screen pula. Saya punya video, okay? Tengok muka saya. Saya sedang buka kamera sekarang. Okay, kau tengok botol ini. Okay, dalam hanya gas. Okay, dalam udara saja, tiada air. Dan saya tutup. Okay, so bila saya tutup, maksudnya isi padu di dalam jisim gas dan juga amount gas bahkan dia punya amount dia punya mol. Okay, bilangan mol gas di dalam sudah tetap. Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Okay, so katakan kalau botol ini saya kasih tekan. Bila saya tekan, dia punya isi padu berkurang bahkan. Okay, saya tekan. Bila saya tekan, saya dapati dia punya tekanan lawan balik. Lagi kuat saya tekan, lagi kuat dia lawan balik. So maksudnya isi padu dia okay, kita tengok balik graf yang tadi itu. Okay, isi padu saya kasih kurang. Bila saya tekan kecil-kecil bahkan isi padu akan berkurang. So tekanan akan bertambah. Okay, kalau kau tidak percaya kau boleh cuba dengan botol kah, apa-apa saja, tapi kau kasih tutup. Okay, so bila kau tekan, kau akan dapat rasa tekanan dari dalam. Makin kuat, makin kecil botol ini bahkan makin kuat tekanan di dalam. Okay, so itu adalah Boyle's Law. Boyle's Law
beroperasi pada suhu yang malar. Okay? Okay, mungkin kita tengok jugalah. Sebenarnya kita boleh habiskan sekaligus. Okay, now Charles Law. Okay, Charles Law adalah isi padu gas ideal yang berkadar terus. Okay, now sekarang isi padu volume V kan, V dengan suhu mutlak. Okay, suhu adalah T, temperature. So graf hukum Charles, dua pemboleh ubah ialah V dan T. Okay, sekarang tekanan dan jisim gas adalah malar. Okay, this time tekanan malar, isi padu dan suhu saja yang berubah. Okay, dan dia bilang berkadar terus. Berkadar terus maksudnya kalau isi padu naik, dia punya suhu naik, isi padu juga akan naik. Okay, tengok graf dia. Okay, suhu, okay, kita tengok sebelah kanan dulu. Yang sebelah kiri nanti saya jelaskan. Okay, sebelah kanan volume dia kan, okay, suhu, apabila suhu naik, isi padu gas akan bertambah. Okay, tapi graf ini bahkan bila dia kata berkadar terus, maksudnya mesti start daripada kosong. Okay, it has to start from zero. Tapi kalau, okay, kau tengok kalau satu isi padu gas bahkan, contohnya dalam botol yang saya sebut tadi. Okay, kalau saya letak dalam peti sejuk, isi padu dia masih ada, dia tidak akan jadi kosong. Okay, dia masih ada. So apa yang berlaku? Okay, so saintis dia kasih extrapolate ataupun ekstrapolasi. Ekstrapolasi maksudnya di sini dia tidak buat eksperimen, tapi dia hanya buat jangkaan. Okay, jangkaan daripada result sebelum ini. Okay, sebab itu dia kasih garis titik. Okay, so dia dapati bila dia buat eksperimen ini bahkan dia ikut kecerunan garis ini, dia plot sampai habis ini kan, bila dia sentuh kosong adalah pada negatif 273. Okay, negatif 273 darjah Celsius adalah secara dalam teori okay, semua atom ataupun semua zarah tidak akan bergerak langsung. Okay, kalau pada suhu 0 darjah Celsius, okay, air akan tukar jadi ais. Dia akan membeku. Tetapi ais, zarah-zarah di dalam masih boleh bergerak walaupun dia bukan bergerak bebas bahkan, tapi dia masih boleh berputar ataupun bergetar. Tapi pada suhu ini, langsung getaran, putaran langsung tiada. Okay, dia langsung tiada. Sebab itulah teorinya negatif 273 darjah Celsius bahkan adalah 0 Kelvin. Okay, masih ingat bahkan suhu yang masa SPM kamu orang belajar, suhu ada dua, sama ada Celsius ataupun Kelvin. Biasanya dalam dunia sains lebih gemar pakai Kelvin. Okay, 0 Kelvin juga sama dengan negatif 273 Celsius. Okay, adalah secara teorinya semua zarah tidak bergerak. Okay, sebab tu dia bilang suhu mutlak 0 Kelvin ataupun negatif 273 darjah Celsius. Okay, now kita tengok dia punya definisi again. Gas berjisim tetap. Okay, maksudnya amount gas masih sama. Jadi isi padu gas volume berkadar terus dengan suhu mutlak. Okay, suhu naik, isi padu gas pun naik. Okay, tapi syaratnya ialah jisim tetap. Okay, dan tekanan pun tetap. Okay, now okay, sampai sini adakah yang mau tanya ataupun yang bingung sudah sikit? Apakah benda ini? Tidak juga sir. Tak tahu lah kalau si Fem masih ini kamu tidak. Ya, si Fem baru masuk. Okay, tiap. Saya habiskan dulu. Nanti baru kamu orang tanyalah. Okay, nah segitiga ini adalah gas law, okay, P darab V bahagi T. Tapi dalam maksudnya macam mana? Dalam fizik kamu akan pakai. Kadang-kadang kamu tidak tahu mau darabkah, mau bahagi bahkan. Jadi diorang akan pakai segitiga ini. Okay, in this case kamu jangan risau. Okay, kamu belum lagi mau buat kiraan, kamu hanya perlu tahu
definisi dia. Yang Boyle's law, dia tengok P dan V. Okay, dan berkadar songsang. Charles law, V dan T berkadar terus. Okay, kau tengok dia bilang apabila suhu gas bertambah, suhu gas bertambah, isi padu gas juga bertambah. Okay, so ini adalah hukum Charles. Ataupun kalau kamu tulis isi padu gas berkadar terus dengan suhu mutlak gas, ataupun suhu gas pun bolehlah, sama saja. Okay, isi padu dan suhu adalah berkadar terus. Itu adalah hukum Charles. Simple. Okay, now last one. Habis ini memang habis sudah. Nah, hukum tekanan ataupun sini dia tidak tulis. Sebenarnya dia adalah Gay-Lussac. Okay, Gay-Lussac tu nama saintis, tapi kalau kamu tidak yakin takut salah eja nama, bahkan kamu boleh tulis terus hukum tekanan, pressure law. Okay, now melakar graf hukum tekanan. Kita tengok dulu hukum tekanan, definisi dia ialah, tengok apa yang malar dulu. Okay, isi padu dan jisim. Okay, jisim memang malar. Awal akhir memang, okay fam, it's okay, no problem. Okay, nanti kau tengok balik recording. Now, jisim gas mesti malar sebab sekarang tiga-tiga eksperimen kita pakai amount gas yang sama. Okay, tapi in this case, this time suhu dia kasih, no, sorry. Isi padu dan jisim gas adalah malar. Okay, volume dia malar. So, yang boleh ubahnya ialah apa? Tekanan dan suhu. Okay, P dan T, tekanan pressure, suhu temperature. Okay, so kita tengok graf dia. Okay, graf dia pun sama. Bezanya ialah di sini. Tadi atas itu hukum Charles, sini ialah V bahkan, volume. Tapi sekarang hukum tekanan, nama pun sudah tekanan bahkan. Jadi dia mestilah melibatkan tekanan pressure dan juga suhu. Okay, dan kita dapati dia sama juga. Bila suhu meningkat, okay, isi padu tetap Bayangkan botol ini yang tadi. Okay, botol tadi saya kasih panas ataupun saya celup dalam air panas. Okay, isi padu dia kekal sebab botol ini dia fix bahkan, dia tidak pandai kembang. Dia katakanlah botol ini keras, dia tidak pandai kembang. Saiz dia memang begitu sahaja. Okay, gas tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Jadi bila saya panaskan, saya naikkan suhu gas di dalam, sebab dia tidak dapat keluar, isi padu dia tidak dapat bertambah bahkan, apa yang berlaku? Pelanggaran bertambah, jadi tekanan dia juga bertambah. Okay? So teorinya simple saja. Suhu bertambah, tekanan juga bertambah dan dia adalah mengikut suhu mutlak. Okay? Ekstrapolasi ini pun sama. Dia dapati tekanan akan jadi kosong apabila dia ekstrapolate sampai suhu ini bahkan, dia akan jadi, tekanan akan jadi kosong. Sebab langsung tiada pelanggaran. Okay, so apabila suhu gas bertambah, tekanan gas juga bertambah. Ataupun suhu gas dan tekanan gas adalah berkadar terus. Dan itulah hukum tekanan. Ya, itu saja untuk bab 5. That's all. Simple bahkan. Okay, cuma bila quiz nanti, bukan quiz pula. Quiz kan? Bila PA nanti bahkan, bila dia tanya, kadang-kadang dia mau kamu berfikir. Okay, nota memang begitu saja, nampak senang. Tapi kadang-kadang dia suruh kau kaitkan lah, ataupun dia tanya dan kau kena fikir, apakah hukum itu? So, apakah definisi untuk hukum yang kamu sebut tadi, dan berikan contoh. Okay, inilah yang berikan contoh. Contohnya, kita tengoklah satu-satu. Okay, contoh untuk Boyle's law. Okay, Boyle's law ialah isi padu bertambah, tekanan berkurang. Okay, ada apa benda yang isi padu yang ada benda yang dalam aplikasi hidupan harian ada benda ini. Kamu dapat fikir tak? Kalau isi padu bertambah, tekanan akan berkurang. Adakah? Mungkin kamu tidak dapat fikir. Saya sekarang pun sementara ini saya tidak dapat ingat. Okay, dapat kita tengok yang kedua dulu. Mana tahu nanti kamu ingatlah. Okay, now Charles law. Charles law ialah apabila suhu bertambah, isi padu juga akan bertambah. Okay,
So macam mana? Okay, mungkin kamu boleh kaitkan dengan bola pingpong. Okay, bola pingpong yang sudah remuk ke dalam kan, apa yang kamu boleh buat, kamu rendam dalam air panas. So bila rendam dalam air panas, suhu meningkat kan? Bila suhu meningkat, isi padu dia juga akan meningkat. So bola pingpong akan kembali ke bentuk asal. Okay, now yang last, hukum tekanan. Okay, hukum tekanan ini sebenarnya banyak benda boleh pakai aplikasi ini. Suhu meningkat, isi tekanan juga meningkat. Contohnya tayar kereta. Okay, okay, tayar kereta bahkan kalau kamu sudah isi ataupun apa-apa kompresor. Biarlah kita pakai tayar. Okay, tayar basikal ke, tayar kereta ke, dalam dia punya gas adalah kekal. Okay, sama macam botol ini yang tadi. Okay, dia tertutup, sudah skru bahkan sudah tertutup, gas dalam tidak boleh keluar dan luar tidak boleh masuk. Okay, so katakan tayar ini dia bergerak di tempat yang panas, di jalan yang panas. Okay, so suhu meningkat, tekanan dalam tayar juga akan meningkat. Oleh itu, selalunya dalam tayar dia akan bilang maximum pressure berapa PSI ataupun berapa KPA. Okay, itu maksimum. Kalau kau letak maksimum, memang dia tidak letup, tetapi bila kau jalan lama-lama bersentuhan dengan lantai yang panas bahkan, dalam tekanan akan bertambah dan tayar akan letup. Okay, sebab itu gas selalu tidak diisi penuh dalam tayar. Dia hanya isi yang optimum sahaja supaya dia masih ada ruang untuk dia kasih dia kembang ataupun bagi dia pressure naik tetapi masih tidak sampai letup tayar. Okay, itulah contoh dia. Okay, ada yang mau saya ulang, yang fam kau baru masuk bahkan mau saya ulang kah? Ada yang mau saya jelaskan? Tidak apa-apa, tidak juga. Ada juga, dan okay lah saya off. Si Fem itu. Dan saya ada soalan untuk kamu lah sebenarnya. Sekejap. I have something to ask.